Bab 9, Inspektor Rosli dan Hantu Tanpa Kepala. Suatu petang, selepas selesai menjalankan tugas, Inspektor Rosli bercadang untuk menyoal siasat 3 orang yang direman di penjara Pudu atas dakwaan membunuh. Salah seorang daripadanya ialah seorang banduan perempuan. Dia sudah sedia maklum bukan mudah untuk berbuat demikian kerana penjara itu kerangan warden wanita. Lagipun pihak berkuasa tidak akan membenarkan dia berbuat begitu kerana waktu sudah pun jam 6 petang dan semua banduan sudah pun masuk ke dalam sel masing-masing. Kerana urusan tersebut sangat penting dan dia perlu mendapatkan beberapa butiran sebelum mereka dibawa ke mahkamah keesokan hari, dia mencuba nasib dan menelefon ketua pegawai penjara, Batan Singh. Dia merayu dan menjelaskan kepada Batan Singh mengapa dia perlu berjumpa dengan ketiga-tiga orang banduan tersebut. Batan Singh memang kenal akan Inspektor Rosli. Inspektor Rosli memang sering datang ke penjara Pudu untuk menyoal siasat banduan. Oleh itu dia memberikan kebenaran dan memanggil pegawai shift malam Azizul Idrus dan mengarahkan Azizul untuk membuka kunci sel-sel banduan tersebut dan berada di situ semasa inspektor menyoal siasat mereka. Inspektor Rosli tiba pada jam 6.30 petang dan terus pergi ke pejabat ketua pegawai dan mengucapkan terima kasih kepada Batan Singh kerana membenarkan dia berjumpa banduan-banduan tersebut. Batan Singh pun menelefon Azizul dan mengarahkan Azizul supaya membawa Inspektor Rosli ke bilik terduga di tingkat atas dan mengarahkan banduan dibawa seorang demi seorang untuk berjumpa dengan Inspektor Rosli. Bilik itu bukanlah bilik yang asing bagi Inspektor Rosli kerana dia sudah banyak kali ke situ untuk menyoal siasat banduan. Tetapi tidaklah selewat itu. Dia memandang sekeliling seolah-olah seperti belum pernah datang ke situ. Dan hari makin gelap. Azizul pun menyalakan satu-satunya lampu di bilik itu yang tergantung dari siling kira-kira 4 kaki daripada atas meja. Kemudian Azizul meninggalkan Inspektor Rosli seorang diri dan turun ke tingkat bawah untuk membawa naik banduan yang pertama. Inspektor Rosli duduk di kerusi yang sebelum ini digunakan olehnya untuk menyoal siasat banduan. Meja di hadapannya berukuran 3 kaki lebar dan 4 kaki panjang. Ada sebuah kerusi di depannya yang akan diduduki oleh banduan semasa disoal siasat. Tiba-tiba dia terasa ada sesuatu yang tidak kena. Keadaan di dalam bilik itu terlalu sepi dan sekelilingnya gelap, mungkin kerana matahari yang sedang berlabuh. Hanya lampu di atas yang bernyala menyinari meja. Sedang dia asyik membilik kertas laporan, tiba-tiba dia terhidu bau colok. Dia berasa hairan kerana sebelum ini dia tidak pernah berasa seram seperti itu apabila berada di dalam bilik itu. Badannya menggigil apabila teringatkan kisah-kisah seram yang diberitahu oleh pegawai penjara di kantin beberapa hari yang lalu. Tetapi dia hanya memberanikan diri dan menyahkan perasaan itu daripada fikirannya. Dia membaca beberapa ayat suci dan itu membantu membuat dia berasa lebih tenang. Sedang dia leka melayan fikiran sehinggakan dia tidak sedar yang banduan dan warden yang mengiringinya sudah ada di dalam bilik itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada warden itu dan memberitahu dia hanya memerlukan lebih kurang 10 minit sahaja untuk menyoal siasat. Awak tunggu di luar bilik ya. Saya akan panggil setelah selesai. Dia memberitahu warden itu. Kemudian dia menyuruh banduan di hadapannya duduk. Selepas selesai menyoal siasat, dia memanggil pengiring untuk membawa keluar banduan itu dan membawa banduan seterusnya masuk. Tidak sampai 10 minit pun dia selesai menyoal siasat banduan yang kedua. Dan dia memanggil pengiring sekali lagi untuk membawa banduan itu pergi dan membawa banduan ketiga pula, iaitu seorang perempuan. Inspektor Rosli memandang banduan perempuan itu. Dia kenal perempuan itu kerana sudah banyak kali dia menyoal siasatnya sepanjang kes pembunuhan ini. Perempuan itu pun duduk dan Inspektor Rosli mula mengajukan soalan demi soalan. Tapi banduan itu langsung tidak memberikan kerjasama. Dia bercakap dalam suara yang perlahan hinggakan sukar didengari oleh Inspektor Rosli. Ini membuatkan Inspektor Rosli jadi marah dan dengan suara yang garang dia pun berkata, Cakap kuat sikit lah. 15 minit kemudian, perempuan itu meminta izin untuk pergi ke tandas. Tandas hanya terletak di luar bilik sahaja. Oleh itu, Inspektor Rosli pun memanggil warden untuk mengiringi perempuan itu ke tandas.
Apabila perempuan itu keluar daripada tandas, kedua-dua orang warden yang mengiringinya menyangka soal siasat sudah pun selesai. Lalu mereka pun memaklumkan kepada Azizul Idrus, dan Azizul Idrus mengarahkan mereka itu mengiringi banduan itu balik ke blok. Tapi dalam pada itu, sedang Inspektor Rosli meneliti kertas siasatannya, kemudian banduan perempuan itu kembali daripada tandas. Inspektor Rosli tidak mendongak pun untuk melihat wajah perempuan itu, tetapi terus mengarahkan perempuan itu untuk duduk. Apabila dia mendongak untuk menyoal sekali lagi, alangkah terkejutnya bila dia melihat seorang perempuan muda yang cantik jelita duduk di hadapannya. Tetapi Inspektor Rosli tidak mengesyaki apa-apa ketika itu. Tetapi setiap kali direnung, perempuan itu akan menolehkan pandangannya ke arah lain. Dia bercakap seakan-akan berbisik. Lalu Inspektor Rosli sekali lagi dengan garang berkata, "Cakaplah kuat sikit, saya tak dengar." Spontan, perempuan itu terus mendongak dan merenung Inspektor Rosli dengan matanya yang menawan. Ada sesuatu yang luar biasa pada pandangan itu. Sesuatu yang sukar ditafsir. Perempuan itu tersenyum manis. Inspektor Rosli jadi terpukau dengan pandangan itu. Dia merenungnya lebih kurang 30 saat dan menarik nafas. Dadanya berdegup kencang. Perempuan itu kelihatan jauh lebih muda daripada banduan perempuan yang pertama yang disoal siasat 20 minit yang lalu. Perempuan itu kelihatan cantik dan menawan sehinggakan dia terpegun dengan perubahan yang berlaku. Sangkanya dia hanya bermimpi. Kemudian dia perasan senyuman itu dengan tiba-tiba bertukar menjadi menggerunkan dan mencurigakan. Dia tersandar pada kerusi dan tindakan itu membuatkan dia betul-betul tersedar. Dia berasa lega kerana bebas daripada dipukau oleh perempuan itu. Lalu dia pun sedar bahawa bukan banduan perempuan yang disoal siasat dia, tetapi adalah hantu. Inspektor Rosli mahu cabut lari ketika itu daripada bilik itu, tapi lututnya terasa sangat lemah. Badannya menggigil ketakutan. Dia teringatkan cerita-cerita seram yang disampaikan oleh pegawai di penjara itu. Dia duduk di situ dan merenung kertas di hadapannya, tapi tidak dapat langsung dia memberikan tumpuan. Dari sudut matanya, dia nampak lembaga itu merenungnya dengan mata merah seperti mata harimau yang mahu menerkam mangsanya. Tiba-tiba azan berkumandang dari surau di penjara. Ia dapat didengar dengan jelas. Inspektor Rosli membaca ayat suci agar terpelihara daripada gangguan hantu dan syaitan. Dia tidak henti-henti membaca ayat suci yang diajar oleh seorang ustaz kepadanya. Apabila lembaga itu terdengar, dia melantunkan kembali ayat-ayat tersebut. Dia menjerit dengan nyaring sehingga meremang bulu roma Inspektor Rosli itu. Wilayahnya sangat dahsyat dan menakutkan. Dengan tiba-tiba, kepala lembaga itu tercabut daripada badannya dan tergolek di lantai simen. Darah tersembur keluar membasahi badannya. Lembaga itu masih duduk di situ tanpa kepala dengan darah yang meleleh dari lehernya yang terputus. Dalam keadaan terperanjat yang amat sangat, Inspektor Rosli bingkas bangun, menolak kerusi ke belakang dan meluru keluar daripada bilik itu. Dia buka langkah 1000 dan turun melangkaui beberapa anak tangga, dan apabila tiba di anak tangga yang paling bawah sekali, dia jatuh tersungkur. Azizul pula merasa pelik kenapa Inspektor Rosli tidak turun lagi walaupun sudah siap menyoal siasat semua banduan. Azizul pun naik ke atas untuk melihat apa yang terjadi kepada Inspektor Rosli. Sampai je di atas, alangkah terkejutnya Azizul bila melihat Inspektor Rosli sedang duduk melutut di lantai dengan wajahnya yang pucat lesi sambil menuding jari ke arah anak tangga dan berbisik, Hantu tak ada kepala." Azizul cuba menenangkan Inspektor Rosli kerana dia pun sudah tahu tentang kewujudan hantu tanpa kepala yang mengganggu di penjara itu. Ia akan muncul untuk menakut-nakutkan warden dan banduan, tetapi belum pernah lagi mencederakan sesiapa. Pada malam-malam tertentu, ia akan berkeliaran di bilik akhir, berjalan daripada sel ke sel kerana mencari kepalanya. Inspektor Rosli mendengar penjelasan itu dan berkata dia mohon dijauhi daripada kejadian seram seperti itu lagi.
Lain kali dia hanya ingin mengadakan soal siasat pada siang hari sahaja dan dia mahu seorang pengiring sentiasa ada bersama-sama dengannya. Dan daripada kerana itulah dia mula percaya bahawa hantu itu memang wujud, terutama sekali di penjara Pudu. Sebelum meninggalkan penjara itu, Inspektor Rosli yang masih dibayangi rasa takut itu sempat juga dia pergi ke pejabat ketua pegawai untuk mengucapkan terima kasih. Manakala Azizul dan Wadi yang bertugas pula, mereka naik ke tingkat atas untuk mengunci bilik temuduga dan memadamkan satu-satunya lampu di bilik itu. Mereka meninjau di bilik itu tetapi mereka tidak menemui apa-apa pun, baik badan tanpa kepala maupun darah. Boleh jadi itu adalah khayal Inspektor Rosli semata-mata kerana dia berasa takut, maka ternampaklah benda yang bukan-bukan. Hanya dia saja yang tahu. Tapi sebenarnya memang ramai warden yang pernah nampak hantu tanpa kepala merayau-rayau di kawasan penjara Pudu dari masa ke semasa. Bersambung. Bab 10. Hantu yang meronda pada waktu malam. Seorang pegawai pelatih muda bernama Azizul Idrus ada pengalaman yang tidak dapat dia lupakan apabila dia ternampak hantu pegawai British yang meronda pada suatu malam. Hantu itu dikatakan sering menyeli warden, terutama sekali mereka yang sedang bertugas di pos di seluruh penjara Pudu. Terdapat 8 buah pos di sepanjang tembok sekeliling penjara yang dikawal oleh 12 orang warden setiap 2 jam mengikut shift masing-masing. 2 lagi pos di belakang penjara tidak perlu dikawal kerana tidak ada banduan yang bekerja di bengkel itu pada waktu malam. Pada suatu malam, Azizul diberikan tugas untuk mengawal pos nombor 3 yang terletak di sebelah barat penjara itu. Dia bernasib baik kerana pos nombor 3 tidak jauh daripada jalan Pudu yang sibuk. Dan oleh itu, dia tidak akan kesepian kerana dapat melihat kenderaan dan orang yang lalu lalang di jalan hingga selewat-lewatnya jam 1 ataupun 2 pagi. Tapi pos nombor 3 juga terletak bertentangan dengan bilik gantung, walaupun tidaklah terlalu dekat. Ada kalanya mereka yang bertugas di pos ini akan terdengar teriakan, raungan dan keluhan roh-roh yang mengganggu. Bunyi yang menyeramkan ini sering kedengaran pada lewat malam. Pada masa-masa beginilah warden yang sedang bertugas berasa sangatlah mengantuk dan jika tidak berhati-hati, dia akan terlelap. Sekitar jam 4 pagi, Azizul berasa amat mengantuk dan sesekali itu dia mula tersengut-sengut. Tiba-tiba rasa mengantuknya hilang apabila dia terdengar bunyi tapak kaki di bawah pos. Dia memandang ke bawah dan ternampak seorang pegawai sedang mara. Pada masa itu, dia langsung tidak mengindahkan perkara-perkara lain kecuali sebuah hakikat bahawa seorang pegawai sedang berdiri di bawah sana. Lantas dia pun mengetuk pangkas senapangnya dengan kuat ke lantai simen dan melapor dengan suara yang lantang. Semua baik, Tuan. Biasanya akan ada jawapan daripada pegawai-pegawai yang meronda. Oleh itu, dia berasa heran apabila lelaki itu tidak menjawab dan hanya membisu. Sekali lagi dia memandang ke bawah. Pegawai itu mengangkat tangan kirinya dan melambai dan kemudian berjalan ke arah pos yang berikutnya yang terletak kira-kira 20 meter daripada situ. Azizul perasan pegawai itu memakai pakaian seragam yang lain warnanya. Tangan kanannya kudung dan berjalan tempang. Selain itu, dia memakai topi dan bukannya songkok. Tiba-tiba badan Azizul mula terasa seram sejuk dan bulu romanya meremang. Dia berasa hairan kerana setahunya tidak ada pegawai yang berpakaian seragam seperti itu yang bertugas di penjara Pudu. Lalu dia pun sedar bahawa apa yang dilihat tadi adalah bukan manusia, tetapi adalah hantu. Dia selesai bertugas pada pukul 5 pagi dan diambil alih oleh seorang pegawai pelatih yang lain. Tetapi dia tidak sempat untuk memberitahu pelatih itu tentang apa yang dilihatnya. Kemudian, dia berjalan beriringan dengan seorang korporal yang sedang bertugas untuk ke arah pos nombor 2, kira-kira 20 meter daripada situ. Sambil berjalan tu, dia memberitahu korporal itu tentang pegawai bertangan kudung yang meronda lebih kurang pada jam 4 pagi tadi. Korporal itu berkata, sekali-sekala lembaga itu akan muncul. Beberapa orang warden yang bertugas pada sebelah malam pernah beberapa kali terserempak dengannya. Korporal itu memberitahu dia tentang kisah yang pernah dia dengar
kepada seorang warden yang bertugas selepas perang pada tahun 1940 tentang seorang pegawai British bernama Ashburn yang tegas dan garang yang telah ditetak dengan kapak oleh seorang banduan di bengkel pertukangan. Kaki dan tangan kanannya dipenggal dan dia meninggal sebelum sempat dibawa ke hospital, dan sejak daripada itu rohnya sering mengganggu kawasan bengkel pertukangan yang terletak di sebelah bilik gantung. Bersambung.